Jadi untuk waktu ini, saya nak bersama dengan dua wakil Israwani di Kelantan dan juga di Terengganu, Muhafendi Muhammad dan juga Nur Fazizah Ali. Kembali saya mulakan dengan negeri yang paling terjejas pada ketika ini di Kelantan. Muhafendi, mungkin boleh dikongsikan setakat apa yang dimaklumkan setakat ini 3 nyawa terkorban akibat musibah banjir di Kelantan. Kalau ada ataupun jika ada perkembangan lain ataupun selain pada jumlah mangsa, kau boleh beri sedikit gambaran dan juga situasi semasa perkembangan banjir bukan saja di Kelantan tapi secara khususnya di lokasi Muhafendi berada pada ketika ini. Baik, terima kasih Fauzi. Saya kini berada di Jajahan Pasir Mas, dengan lebih tepatnya di Kampung Lubuk Jong. Saya daripada jam 10 pagi tadi cuba ingin memasuki kawasan Rantau Panjang, namun apabila tiba di kawasan kampung ataupun dikenali sebagai Kalbot 5, kenderaan seberat 30 tan, lori seberat 30 tan pun gagal untuk melepasi kawasan tersebut kerana airnya dikatakan berada di paras dada, dan hanya kenderaan yang begitu berat, saya kira mungkin lori dengan 12 tayar yang mampu untuk meredah kawasan tersebut. Pada masa yang sama kita tahu kawasan tersebut juga arusnya cukup kuat dan tidak mungkin kenderaan yang kurang daripada kata 12 tayar itu dapat melepasi kawasan Kalbot 5. Apapun apa yang dapat saya kongsikan ketika ini di Jajahan Pasir Mas, walaupun cuacanya agak baik sedikit berbanding semalam, dengan hujan kadang-kadang ada, kadang-kadang reda, namun masa banjir yang terus dipindahkan ke pusat pemindahan sementara terus meningkat. Dan setakat ini walaupun paras air sungai Golok dikatakan berada pada kadar bertahan, namun parasnya dikatakan juga masih lagi terlalu tinggi, dan saya dimaklumkan oleh pihak berkuasa sejak daripada malam tadi sehingga ke saat ini operasi memindah dan membawa keluar mangsa banjir sedang giat dilakukan. Umum mengetahui kawasan tersebut telah pun terputus bekalan elektrik, dan apabila saya sampai di kawasan sebelum memasuki Kalbot 5 itu, talian telefon saya sudah tidak dapat diakses. Ini bermakna kemungkinan mereka yang terperangkap ataupun masih berada di rumah ataupun di tempat-tempat yang selamat mungkin sukar untuk menghubungi pihak berkuasa untuk membawa mereka keluar daripada tempat yang terperangkap ataupun daripada kawasan kediaman mereka. Saya juga sempat mengikuti sidang media oleh Timbalan Ketua Polis Daerah Pasir Mas yang kita tanyakan berhubung situasi semasa yang berlaku di Rantau Panjang ini, kerana umum mengetahui ianya agak kritikal. Adakah ini merupakan satu penunjuk ataupun satu garis panduan kepada banjir 2014? Jadi apa yang dimaklumkan oleh pihak berkuasa, berdasarkan jumlah mangsa banjir yang dipindahkan setakat jam ini, ianya tidak lagi kata mencapai tahap yang boleh dianggapkan kritikal. Jadi apa kata kita dengarkan apa yang diulas oleh Timbalan Ketua Polis Daerah Pasir Mas itu. Bermula daripada Jabatan Lubuk Jong ini, kita telah mula menutup jalan. Memandangkan di kawasan Kalbot 5, iaitu jalan daripada Pasir Mas ke Rantau Panjang, telah dinaiki air hampir 1 meter pada pagi tadi, dan saya percaya sekarang ini telah melepasi pada 1 meter. Dan telah ditutup kepada semua kenderaan, dan ini menyebabkan laluan ke Rantau Panjang melalui jalan utama telah terputus. Dan kebanyakan jalan-jalan di kawasan Rantau Panjang telah dinaiki air, dan hampir, bagi saya hampirlah kesemuanya yang tidak boleh dilalui oleh kenderaan-kenderaan berat, terutamanya di kawasan-kawasan kampung yang terlibat dengan banjir ini. Fauzi, sebenarnya saya masih lagi mencuba untuk memasuki kawasan Pekar Rantau Panjang ini, namun seperti yang saya maklumkan, pasukan penyelamat dan juga anggota bomba, EPM, polis dan tentera, sebenarnya mereka mempunyai aset, namun masih lagi kata sibuk ataupun tiada kesempatan untuk melayang wartawan yang ingin masuk ke kawasan tersebut kerana operasi memindahkan mangsa banjir sedang giat dilakukan pada masa ini. Dan untuk makluman Fauzi dan juga penonton, setakat hari ini bermula gelombang pertama, kedua dan ketiga, sudah 3 korban banjir telah direkodkan di Kelantan, di mana terbaru 2 hari lepas kita dimaklumkan dengan 2 sahabat yang
bermain air dan dibawa arus sehingga salah seorangnya ditemui pada hari kejadian pada jam 7 petang, dan pada hari ini juga satu lagi jasad mangsa yang berusia 11 tahun telah pun ditemukan di kawasan Rantau Panjang. Jadi apa kata kita dengar apa yang diperkatakan oleh Superintendent ni Amiruddin itu. Mangsa pertama sebagaimana yang kita sedia maklum telah ditemui selepas kejadian, dan mangsa kedua telah ditemui pada pagi ini jam 7 pagi berhampiran dengan tempat mula-mula kedua kanak-kanak tersebut jatuh, iaitu lebih kurang 1 kilometer dari tempat ia jatuh. Dan mangsa yang kedua ini telah dihantar ke hospital untuk bedah siasat dijalankan oleh pihak doktor. Fauzi, sebelum saya kembalikan kepada Fauzi, saya ingin beri gambaran yang jelas kepada Fauzi situasi yang berlaku di jajahan Pasir Mas ini. Ramai pihak, ramai NGO yang ingin masuk cuba membantu, namun mereka tiada keupayaan kenderaan. Hanya kenderaan yang mungkin beratnya melebihi 30 tan mampu meredah air ataupun meredah arus di kawasan Kampung Kalbok 5 itu. Saya masih berikhtiar untuk cuba jika dapat bot ataupun perahu mana-mana pihak yang berada di situ untuk membawa saya masuk bagi mendapatkan visual dan juga gambaran sebenar keadaan yang berlaku di Rantau Panjang ini. Saya dimaklumkan hampir keseluruhan kedai dan juga pekannya telah pun ditenggelami air, bahkan masjid yang berada di Padang Licin, semalam saya sempat singgah di masjid tersebut, hari ini tidak boleh dimasuk, dan juga saya dimaklumkan oleh penduduk di situ masjid tersebut telah pun tenggelam. Apapun, kita juga menantikan apa perkembangan lanjut, apa situasi yang berlaku ini, bagaimana pihak berkuasa ingin menangani situasi yang agak kritikal ini. Dan pada masa yang sama juga saya dimaklumkan unit udara Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia akan dihantar pada hari ini bagi tujuan membantu memindahkan ataupun membantu untuk menghantar bekalan makanan ke kawasan Rantau Panjang. Yang kita tahu sememangnya Rantau Panjang sudah terputus dengan dunia luar, Fauzi. Muhammad Fadi, saya harap Muhammad Fadi kekal berada di lokasi ataupun di kawasan Muhammad Fendi berada sekarang, kerana kami perlukan perkembangan terkini. Kalau tidak dalam 1 jam, insya-Allah dalam 2 jam ke hadapan ini, sekali lagi kita akan bersama dengan Muhammad Fendi.